Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kecewa sebab nak jumpa. Kecewa sebab nak jumpa Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam kuliah maghrib online kita, siri yang ketiga insya-Allah dalam siri langkah kawalan pergerakan ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah, pertama mula mari kita lah sama-sama majak syukur pada Allah SWT dengan hati kata sebenar-benar syukur dari atas segala nikmat kurniaan Allah SWT. Walaupun kita hari ini masih lagi berada dalam suasana ujian, dalam konteks kesakitan ni, penyakit dan wabak yang sedang melanda khususnya Malaysia dan dunia. Dunia sedang melanda penyakit ini. Walau bagaimanapun kita masih lagi mampu melihat, bagi orang beriman kita mahu melihat dari sudut keimanan, bagaimana kita menilai, bagaimana kita melihat perkara ini, kita bongkarkan dengan keimanan insya-Allah. Baik sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ni kita akan menyentuh dalam ambil ibrah malam yang mana berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' wal Mi'raj yang mana dalam keadaan kita sedang berhadapi situasi sekarang ni, marilah kita sama-sama kita mengambil ibrah dan pengajaran yang kita boleh rungkaikan, kita boleh bongkarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai titik tolak untuk kita melihat bagaimana kita nak kaitkan dengan peristiwa yang sedang berlaku hari ini insya-Allah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, bagaimana status line kita ini? Boleh? Sebab sekarang ni kram kan, suasana sekarang semua duk tumpu kepada penggunaan online kan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bersiaran langsung pada malam ini insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama sharekan kuliah kita pada malam ini agar semua dapat manfaat insya-Allah. Khair. Jadi sebelum kita meneruskan kajian kita pada malam yang penuh barakah ni, kita berada di malam 27 Rejab, 27 Rejab 1441. Apa peristiwa yang besar berlaku ketika ini? Inilah berlakunya terjadinya satu
peristiwa yang agung. Saya namakan peristiwa agung kerana berlakunya satu peristiwa yang mencari adat, yang luar daripada adat kebiasaan manusia biasa seperti kita ini, yang tidak mungkin tercapai di akal kita untuk menilai setiap perkara yang berlaku itu bagaimana perjalanan, iaitulah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dua jarak yang begitu jauh sebenarnya diperjalankan itu dalam satu malam. Di minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini satu perkara yang perlu kita rungkaikan, keajaiban yang ada pada peristiwa ini. Dan peristiwa ini juga akan menentukan akan berlakunya peristiwa yang mana kalau kita lihat akan zahirnya nanti ada orang-orang yang ada keraguan imannya. Di sinilah keluarnya nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kalau kita lihat dalam wall saya baru-baru ni, petang tadi saya tuliskan bagaimana satu doanya dipanjatkan. Mudah-mudahan sebab saya menonton ni boleh lihat dan sharekan di wall saya itu nanti insya-Allah. Yang mana maha sucimu Allah. Saya tulis itu maha suci Allah. Perjalankanlah Malaysia, negara Malaysia ini daripada ujian kesakitan kepada nikmat kesembuhan. Bagaimana boleh terungkainya doa itu? Bagaimana boleh keluarnya doa itu? Baik. Ianya diambil daripada ibrah pengajaran daripada surah Al-Isra ayat 1. Yang mana daripada surah Al-Isra ayat 1 semalam saya dah sentuh dah bagaimana kaitannya sedikit, dan malam ni kita sentuh lebih detail tentang bagaimana Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, yang pertama, maha suci Allah, subhanallazi. Baik, sekarang kalau kita lihat, malam ni saya nak sentuh tentang ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibrah bermaksud kita nak ambil pengajaran dan kita nak ambil kesimpulan secara khulasah, keseluruhan yang kita boleh jadikan iktibar dalam kehidupan kita sekarang ni. Ini masa yang terbaik kalau kita lihat. Baik, yang pertama kita lihat bagaimana peristiwa ini berlaku. Sebelum kejadian Isra wal Mi'raj ni, Nabi SAW pada tahun berapa berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ni? Tahun ke-12 kenabian. 12 kenabian. Makna 12 kenabian ini berlaku waktu itu Nabi SAW 12 tahun ketika daripada tahun pertama mendapat wahyu hinggalah Nabi umur waktu itu daripada tahun pertama Nabi umur 40 tahun mendapat wahyu, kemudian 12 tahun kenabian berjalan. Kemudian kita lihat bagaimana Allah uji di saat kemuncak. Dia kemuncak setahun sebelum Nabi hijrah. Setahun sebelum Nabi hijrah. Setahun sebelum Nabi hijrah tu Nabi diuji dengan tahun dipanggil tahun duka nestapa. Tahun duka nestapa, yang mana ketika itu di puncak dakwah Nabi SAW. Dia 13 tahun Nabi SAW berdakwah secara sulit. Apa maksud secara sulit ni? Waktu itu tidak boleh secara terang-terangan. Tidak boleh. Kaum kafir Quraisy akan mengancarkan ancaman sehingga melibatkan nyawa Nabi SAW dan para pengikut Nabi SAW. Dan ketika ini orang yang pertama, iaitu insan yang pertama membantu Nabi, menyokong Nabi SAW itu adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian disokong kuat oleh pak saudara Nabi Abu Talib. Bagaimana dua insan yang hebat ini, bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sokong Nabi, yang mana manusia yang pertama masuk Islam. Bayangkan, manusia pertama masuk Islam. Kemudian sokong Nabi. Daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bangsawan, keturunan bangsawan, duduk dengan Nabi SAW, sanggup bersusah-susah, no question, no objection. Bayangkan, maknanya dapat sokongan penuh di saat keliling orang kafir Quraisy panggil Nabi waktu itu, wa na'udzubillah min zalik, majnun, gila, gelarkan Nabi macam-macam. Ujian demi ujian berlaku, cabaran, sehinggalah Nabi SAW itu digelar Nabi Ulul Azmi. Baik,
Jadi sebelum peristiwa Isra' Mi'raj tu, kalau kita lihat perjalanan dakwah Nabi SAW itu, bukannya kalau kita lihat perjalanan macam tak payah kait jauh lah, macam asatizah macam saya contohlah, dengan bawah suasana, dengan online ni, dengan makan sedap, makan itu, lepas kuliah bagi makan, Nabi SAW kena baling batu, kita ni dibaling ikan makan. Bayangkan kami ni, ya Allah, jauh panggang ke api nak fikir kesusahan sebagai dakwah. Nabi SAW diuji dengan kesusahan yang sangat dahsyat sehingga nak diancam bunuh. Kalau kita lihat peristiwa itu dah cukup hebat. Rupa-rupanya pada 12 tahun kenabian itu, Allah sedang merangkakan satu lagi kejadian yang sangat hebat, iaitu apa? Allah tarik, Allah panggil orang kesayangan Nabi SAW, itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan juga pak saudara Nabi. Dua-dua orang penting ini telah kembali ke rahmatullah dan menjadikan tahun itu adalah tahun kesedihan Nabi SAW. Bayangkan, dalam ujian pun susah, nak berdakwah pun susah, kena sembunyi-sembunyi. Kemudian orang yang backup Nabi SAW, yang menyokong Nabi SAW, terutamanya isteri Nabi. Ni juga saya nak sentuh bab isteri suami ni. Saya takkan lagi bertajuk perkahwinan suami isteri ni. Seorang isteri wajib menyokong segala perjuangan Nabi, perjuangan suaminya. Apatah lagi kalau suami itu membawa warasatul anbiya, berdakwah. Jangan kata, alah abang ni sibuk ceramah sampai kami terbiar. Jangan begitu, terutama para asatizah lah. Dan juga para suami-suami yang mana kena mewarisi dakwah para Nabi ni, student Nabi SAW. Baik, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini menyokong usaha Nabi sepenuhnya, menyokong 100%. Tiba-tiba Allah panggil dua insan ini kembali ke rahmatullah, dan Nabi SAW berada dalam keadaan ambang kesusahan. Jadi di situ Allah nak ajar satu perkara, dipanggil siapa yang akan membantu Nabi, siapa yang akan menjamin perjuangan Nabi SAW. Maka di situlah, di saat itulah Allah panggil Nabi SAW. Nah, maka di saat itulah, di saat kesedihan, Allah perjalankan Nabi. Isra', dia ada dua makna, Isra', Mi'raj. Isra' ni diperjalankan, diperjalankan jalan darat. Mi'raj jalan langit dengan menggunakan buraq. Nah, maka di situlah berlakunya satu kembara jiwa daripada suatu keadaan yang sedih. Allah tahu. Sebab tu kita ni kalau ada masalah, satu perkara orang beriman ni kena tahu, kena faham satu benda. Semua masalah itu, sebab tu kalimat istirja, musibah, ujian itu datang dari Allah. Sebab tu dalam surah Baqarah 156, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ajar dah, wa ma asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sudah pasti datang daripada Allah. Bila Allah tahu sekarang ni, Allah pasti tidak akan tinggalkan hamba-hambanya yang taat kepada Allah, dengan syarat taat lah. Janganlah hamba yang bermaksiat, ni hamba yang taat. Jadi apa yang berlaku ketika itu, Nabi SAW diperjalankan. Datanglah peristiwa yang sangat ajib, takjub, hebat, yang di luar adat, fikiran tak terfikir. Bagaimana boleh berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Palestin, jauh, makan masa yang lama, makan ribuan batu. Jadi ini bukan kerja manusia sebenarnya. Sebab tu dalam surah Isra' tadi Allah berfirman, yang bermaksud Allah menunjukkan kuasanya, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sebab tu dimulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah. Maknanya tiada kecacatan. Bila Allah mulakan subhanallazi, maksud peristiwa itu benar-benar peristiwa yang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu berlaku secara total, sehingga kan manusia yang tidak beriman waktu itu goyang iman dia, boleh meragui kembali. Macam mana boleh berlaku peristiwa begini? Bayangkan. Melainkan itulah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahawa malah kalau berlaku lebih dahsyat daripada itu aku terima. Nampak? Itu dah gelaran As-Siddiq itu. Maknanya bila kita kaitkan dengan Allah SWT ini, maka tiada yang mustahil. Sebab sifat Allah itu maha berkuasa. Sebab itu dimulakan dengan subhanallazi asra, maha suci Allah yang menjalankan atau memperjalankan. Kalau tengok dari sudut adat manusia, ni di luar adat lemah. Bagaimana contoh bayi baru lahir,
katalah anak jiran kita ataupun anak saudara kita ke siapa ke baru lahir, kemudian katalah namanya si fulan, lahir je kita cakap mananya namanya Ramli, contoh Ramli gimana, contoh hari ke-7 ni nama Ramli lah. Orang pergi KL, duduk mana? Duduk Perak. Takkan bayi boleh pergi KL? Kalau ikut, katakan bayi boleh pergi KL. Mustahil lah. Rupanya dia dibawa oleh maknya ataupun bapaknya ke, oleh kenderaan. Sebab ada, dia panggil medium yang membawa. Samalah peristiwa ni. Makna kata, Nabi SAW itu ada kekuasaan Allah. Allah sendiri yang memperjalankan Nabi dalam keadaan yang Nabi pun tiada daya. Nabi manusia biasa macam kita, cumanya Nabi SAW ini Allah berikan kelebihan sebagai Nabi SAW. Nabi, bila kata Nabi, apa kelebihan? Mukjizat. Dan Allah Ta'ala akan menunjukkan kuasanya itu ke atas kekasihnya. Tapi berlakulah kesusahan. Kesusahan. Maka bila berjalannya itu diperjalankan. Jadi di sini saya nak tengok ibrah yang pertama, pengajaran pertama kita nak tengok malam ni. Yang pertama, ketika berlakunya sesuatu musibah ataupun ujian ataupun keadaan yang menyebabkan kita ni terperangkap, kita dah stuck, kita dah tak tahu nak buat apa. Bukan kata tak ikhtiar, dah habis ikhtiar. Sebagai contoh, kita ambil isu yang berlaku sekarang ni, ujian kesakitan. Bukan kata tak ikhtiar, habis ikhtiar. Sekarang ni difahamkan tadi 37 orang berada di ICU dan Alhamdulillah 114 orang ke lebih kurang begitu yang dah discharge, yang dah sembuh sepenuhnya. Cuma penambahan kes hari ini tak silap saya 150 kes, dah total keseluruhan dekat 1000 lebih. Baik, di sini adakah doktor-doktor tak buat kerja? Adakah sekarang ini pihak-pihak kementerian, pihak-pihak staf di sana tidak sehabis baik buat kerja? Tidak. Sebenarnya ikhtiar itu dah sehabis maksimum dah. Dan kita hari ini masing-masing mengharapkan keajaiban sebenarnya. Tetapi pada masa sama kita berikhtiar. Ini nak bagi tahunya. Dan ketika kita berada di saat itu, maka kita orang beriman kena melihat ada lagi satu pintu ataupun jalan yang sedang terbuka luas yang ditawarkan untuk orang beriman. Apa dia? Jalan ataupun penyelesaian melalui jalan takwa. Walaupun hari ini kita diuji dengan kesakitan, dengan mesti kena ada pencegahan. Sekarang ni pula, ya, bila kematian meningkat ke 4 orang, maka kawalan semakin ketat sikit kan. Saya dipahamkan juga tentera akan turun padang juga. Tapi kena ingat ya. Dalam kita bersyariat, jangan sampai kita meninggalkan hakikat yang mana ada kuasa yang sedang menguasai perjalanan kita ini. Ada kuasa yang sedang memerhatikan kita sekarang ini. Apa dia? Kuasa Allah. Jadi bila kata kuasa Allah itu sedang memerhatikan kita, maka kita kena menyerahkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Maka sebab itu saya sebarkan satu doa itu untuk kita sama-sama perhatikan. Sebab tu antara ibrahnya itu adalah perjalankan. Jadi kita mulakan. Bila kata dengan Allah Ta'ala, ini ingat, doa itu senjata orang mukmin. Nabi kata, mafhum hadis, doa senjata orang mukmin. Jadi jangan kita remehkan kesan doa itu. Dan doa inilah sekarang ni yang kita kena hayati baik-baik. Dan doa dari hati yang benar-benar berharap kepada Allah. Maka di saat kita berada dalam situasi yang getir ni genting ni, bila dah melibatkan kematian ni, situasi kita sedang genting maksudnya memang melibatkan ancaman nyawa. Dan sekarang ini dengan ekonomi pun efek, dengan habis satu Malaysia mengalami kesannya dan satu dunia mengalami keadaan tempiasnya. Kalau kita siapa tengok viral, tengok daripada Imam Masjid Nabawi kan, Jumaat baru ni, menangis solat. Memang tidak pernah, yelah, walaupun pernah satu ketika dahulu Jumaat pernah juga berlaku keadaan begitu, tapi langkah lah perkara ni, langkah ni jauh di sudut adat kita nak Masjid Nabawi kosong. Maka ini satu musibah yang besar sebenarnya. Jadi menangis baca mengimamkan solat Jumaat, menangis.
Jadi ini satu perkara yang perlu kita fikirkan kembali, untuk kita mengenung dengan sedalam-dalamnya, untuk kita memunajat kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Dan ini adalah langkah yang penting kita kena perhatikan, iaitu doa. Doa. Bila kata dengan doa, maka kita kena panjatkan tadi subhanallazi, iaitu maha sucimu Allah, maha sucimu Allah, perjalankanlah negara Malaysia ini dan seluruh dunia ini daripada ujian kesakitan kepada nikmat kesembuhan. Khair. Baik. Loading. Baik. Mana yang tengah tu mungkin boleh buka page, cuba tengok di page Sahabat Masjid Original. Mungkin di situ pun okey. Jadi kita pihak pengurusan kita, admin, walau bagaimanapun kita kena teruskan juga, insya-Allah. Kita cuba kita teruskan insya-Allah, sekadar mana yang mampu. Cuba buka di page Sahabat Masjid Original. Cuba buka. Kalau yang mana tak boleh loading di page saya, di FB saya, buka di Sahabat Masjid Original. Cuba. Khair. Baik. Sementara tu kita tengok dulu keadaan signal kita ni. Okey. Baik, boleh. Okey. Baik. Kita teruskan. Alhamdulillah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Boleh buka ke page Sahabat Masjid Original. Mungkin ke situ kita fokus kepada Sahabat Masjid Original kot. Boleh kita fokus. Baik, saya tulis dulu kat sini ya, sekejap ya. Sidang penonton semua, boleh buka di page FB. Baik, sidang penonton yang berkata Allah SWT. Khair. Okey. Baik, kita fokus, kita sambung balik pada Sahabat Masjid Original, insya-Allah. Saya kena endingkan untuk page saya ni dulu ya. Tak maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik, sambung pada perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, inilah cabaran-cabaran kita berdakwah ni. Apapun perjuangan mesti diteruskan. Ini kita anggap sebagai cabaran. Jangan putus asa, teruskan, insya-Allah. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Baik, kita fokus di sini, Sahabat Masjid Original. Baik, sambung. Maka di sini, okey, baik. Memang begitu. Line tak berapa okey. Apapun kita teruskan. Buat masa kan loading. Okey. Sidang penonton pada Allah SWT. Bagaimana dengan keadaan kita ni? Okey. Baik. InsyaAllah kita teruskan. Baik, maka di sini kalau kita lihat bagaimana perjalanan kita ini, perjalanan untuk kita lihat keadaan Ibrah Isra wal Mi'raj ni, Ibrah Isra wal Mi'raj, bagaimana kita nak melihat. Tadi kita dah kupaskan tentang satu sudut, yang mana satu sudut kita membentangkan bagaimana kita nak melihat perjalanan Nabi SAW dalam keadaan daripada kesedihan kepada kegembiraan. Allah angkat Nabi SAW, Allah perjalankan Nabi dengan kekuasaannya. Bila dengan kekuasaannya itu, maka di situlah nampaknya bagaimana Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman ini. Walaupun kita diuji dengan ujian dan musibah yang datang ini,
namun begitu tidak akan ditinggalkan. Allah tidak akan tinggalkan. Ya, yang pertama kita kena faham. Maka kita mulakan dengan doa. Maka semalam saya dah sentuh bagaimana dengan doa kita munajat kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Dan mana seperti mana tadi saya pun dah sharekan di FB bagaimana Maha Suci, doa yang berbunyi Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, perjalankanlah negara Malaysia ni, negara Malaysia ini dan keadaan dunia seluruhnya daripada ujian kesakitan kepada nikmat kesembuhan. Kan dua keadaan tu, daripada kesakitan kepada kesembuhan, dua keadaan. Jadi bila kata dua keadaan ini sama, kita ambil ibrah pengajaran daripada perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dua keadaan. Daripada Masjidil Aqsa ilal Sidratul Muntaha, dua keadaan. Dan juga keadaan mana tadi? Keadaan sedih kepada keadaan kegembiraan. Allah perjalankan Nabi SAW dalam keadaan untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Maka di situlah datangnya syariat. Bagaimana dengan itu datangnya pertolongan yang berbentuk solat. Nah, inilah pertolongan. Pertolongan yang berbentuk solat. Baik, maka di sini kalau kita lihat bagaimana solat. Solat datangnya pertolongan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik. Jadi yang keduanya adalah bagaimana kita nak meneruskan apakah pengajaran yang kita dapat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila kita susah, apa perkara yang Allah berikan. Macam kita hari ni, kita ingat pertolongan dalam bentuk apa? Kita ingat pertolongan itu datang dengan keadaan benda. Tidak, dia ada perkara lain dulu datang. Apa dia? Iaitu ibadah. Ketika Allah Ta'ala nak tolong seseorang itu, maka Allah akan datangkan pertolongan dalam bentuk kita senang beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa ibadah yang kita nak buat ini? Adalah solat. Solat adalah pertolongan Allah. Solat adalah pertolongan Allah. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah berikan satu ibadah yang tidak ada perantara sesiapa pun. Malaikat pun tidak ada. Biasanya melalui perantara malaikat, yang malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ini satu ibadah yang mana Allah berikan direct langsung kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW berikan kepada kita. Dan itulah dia yang dinamakan ibadah yang menghubungkan kita kepada pencipta. Itulah solat. Jadi solat juga ditakrifkan sebagai doa. Solat itu ditakrifkan juga sebagai doa. Jadi dalam keadaan sekarang ini, sebab tu Nabi SAW dalam apa je musibah, maka Nabi tidak tinggal dalam bermohon, melakukan solat 2 rakaat, bermohon kepada Allah dalam keadaan Nabi SAW berada dalam apa juga keadaan. Maka solat menjadi sebagai alat ataupun perantara utama kita kepada pencipta. Ini kelebihan orang beriman. Ikhtiar kita. Ini kita dah melakukan langkah ikhtiar dari sudut syariat. Sekarang kita lakukan langkah ikhtiar dari sudut hakikat. Bila sekarang ni kita nak menyusun strategi memohon pertolongan Allah, memohon penyembuhan daripada Allah, maka apa yang Allah minta, itulah dengan kita membangunkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu solat. Sebab tu dalam surah Baqarah tadi Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan dirikan solat. Baik, ada dua kata kunci di sini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan sabar dan dirikan solat. Baik. Kalau kita lihat sabar itu diambil daripada nama Asmaul Husna yang ke-99. Ya sabur. Baik, apa kata kunci di sini? Baik. Dalam kita berhadapan dengan masalah, kita kena mengenal Allah. Kita kena husnuzan dengan Allah. Kita kena jaga hati kita dengan Allah SWT. Baik. Kalau kita lihat ibrah kisah Isra wal Mi'raj, cuba kita lihat bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan kesedihan, dengan peristiwa yang mengancam Nabi SAW nak dibunuh. Tetapi apa yang malaikat Jibril AS buat pada Nabi SAW? Apa dia? Bedah dada Nabi. Bedah dada Nabi. Sebelum nak di Isra tu, dibedah dada Nabi. Yang ini dibersihkan hati. Dibersihkan hatinya, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Apa makna iman dimasukkan ni? Makna dibersihkan, dimasukkan keyakinan dan dimasukkan hikmah. Ini yang dimasukkan, imam masuk ilmah wa hikmah ni.
yang dimasukkan dua ini. Maknanya bila kita nak menghadap kepada Allah SWT, perjalanan hati kita itu perlu diperhalusi. Kita tidak boleh membawa satu keresahan. Satu keresahan yang lebih parah adalah putus asa kita pada Allah Ta'ala dengan keadaan kita. Bilalah Allah nak selesaikan masalah kita ni, bagaimanalah keadaan kita ini. Jadi ini yang kita perlu perhalusi. Jadi sidang penonton yang berta Allah SWT, kalau kita lihat perkara ini, perjalanan hati, bila kita nak memohon pertolongan Allah SWT, perjalanan hati itu perlu diperhalusi. Sebab tu Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj itu, sebelum diperjalankan itu, dibersihkan, dibedah dadanya, kemudian dimasukkan dua perkara tadi, ilmah wa hikmah, nur, cahaya keilmuan, cahaya keimanan, cahaya itu dibersihkan, dimasukkan, kemudian dimasukkan kebijaksanaan. Maka di sini kalau kita kena faham, dalam keadaan kita bermasalah, kita kena ada dua perkara ini, iaitu mendapat petunjuk, kena cari petunjuk, kemudian kena lihat hikmah, iaitu apa perkara di sebalik kejadian itu, dan barulah kita akan bertemu dengan Allah SWT, iaitu datangnya pertolongan pada Allah SWT. Baik, sedang penonton pada Allah SWT. Baik, maka di sini kalau kita lihat perjalanan sebelum, sedang, dia ada 3 segmen, sebelum dan sedang. Bila kata sedang, dia ada perjalanan selepas. Selepas itu apa yang berlaku? Selepas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Allah SWT perjalankan Nabi, kemudian jumpa dengan Nabi, kemudian Nabi SAW turun daripada Sidratul Muntaha, turun ke bumi, kemudian kita lihat apa yang berlaku. Inilah kita boleh ambil pada surah yang kita baca yang tidak asing lagi, Alam Nashrah Laka Sadrak. Bagaimana Allah campakkan nashrah dalam hati itu kelapangan, yang mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makna kata di sini, selepas daripada peristiwa kesusahan, peristiwa duka cita itu, Nabi SAW dipertemukan, diperjalankan dengan Allah SWT, kemudian diberikan satu ibadah yang besar, fadilahnya itu solat. Kemudian kita lihat Islam terus berkembang. Selepas daripada apa saja ujian itu dalam dua keadaan. Pertama, Allah nak melatih kita untuk bersabar dengan peristiwa apa saja yang mendatang. Kemudian Allah nak membina keyakinan kita. Selepas itu, bila datangnya apa saja peristiwa selepas itu, kita boleh hadapinya dengan iman. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah kebangkitan. Dan Islam, kebangkitan. Kebangkitan itu lebih besar. Di sinilah datangnya seruan untuk hijrah. Hijrah. Nampak? Setiap kesusahan, bila datangnya pertolongan Allah, kemudian akan berlaku penghijrahan, dan maka di situlah kita lihat Islam berkembang sehingga 2/3 dunia. Nampak perjalanan dia sidang penonton yang betul Allah SWT. Khair, maka di sini kalau kita lihat lagi perjalanan kita ni panjang lagi. Jadi cuba kalau lihat, saya nak buat kesimpulan awal pada malam yang penuh barakah ni. Kita lihat kesimpulan awal ini. Yang pertama kita melihat setiap kesusahan itu pasti diselangi dengan kesenangan. Kesusahan pasti adanya kesenangan. Itu adat. Maka bagaimana kita lihat peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah tunjukkan. Dan bukan kita yang keluar daripada kesusahan itu. Kita tiada daya. Sekarang ini kita tiada daya untuk keluar daripada situasi kesusahan yang sedang melanda ini. Walaupun kita berusaha sepenuhnya, tetapi percayalah, usaha kita itu tiada daya, tiada kuasa. Sebab itu syariat yang kita lakukan, ikhtiar itu jangan mengatasi kuasa Allah. Tak boleh. Kita kena buat sabih baik, tetapi percayalah, usaha kita itu akan menjadi apabila datang atau campur tangan daripada Allah SWT. Maka inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu campur tangan daripada Allah SWT yang Allah rakamkan dalam surah Isra ayat 1. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Maka di sini ada campur tangan Allah Ta'ala. Apa maksud campur tangan ni? Maknanya kekuasaan Allah SWT bersama dengan Nabi SAW untuk mengeluarkan Nabi SAW daripada keadaan kemelut kesedihan kepada keadaan yang mengembirakan. Itulah perjalanan ni. Maka kita berharap
kita berharap bahawa semua sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kita kena berharap atas kuasa Allah. Jangan lari fokus. Kita kena berharap dengan kuasa Allah. Apatah lagi malam ni peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita bermohonlah kepada Allah sebagaimana saya dah kongsikan dengan tentang doa tadi, yakni Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Maka kita doalah, Maha Suci Allah, kau perjalankanlah negara Malaysia ini dan seluruh dunia ini. Apa yang nak diperjalankan ini? Iaitu daripada ujian kesakitan kepada nikmat kesembuhan. Di saat sekarang saya yakin semua orang nakkan Malaysia khususnya dan dunia kembali kepada sedia kala. Iaitu apa? Keluar daripada kesakitan ini. Maka duduk dalam kesembuhan. Kesembuhan ini satu nikmat yang sangat besar. Dengan kita kena ingat, bila kata kesakitan dia akan melumpuhkan banyak perkara, maka besarnya nikmat kesembuhan itu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, jadi untuk malam ini yang penuh barakah, saya merasa cukup setakat itu perbincangan kita tentang bagaimana perjalanan kita lihat untuk mengaitkan dengan Isra' wal Mi'raj ni. Jadi kita akan sambung perbincangan kita. Kita dah lama sebab kita berada di keadaan yang kena jaga pergerakan pengawalan kita ni. Kita akan sambung pada besok, insya-Allah. Mudah-mudahan besok kita punya live akan lebih okey. Didoakan bersama-sama. Terima kasih kepada sidang penonton yang sudi berteman bersama dengan kami dalam Sahabat Masjid Original ni, untuk kita sama-sama merungkaikan persoalan ini. Dan besok lagi sekali kita akan masih menyentuh dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Peristiwa ini panjang. Saya masih menyentuh peristiwa ini pada siri yang keempat besok, insya-Allah. Dan kita nak merungkai lagi apakah langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah kita nak mengatasi peristiwa ataupun kemelut yang sedang berlaku ini melalui jalan-jalan nubuah, jalan kenabian, torik nubuah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita pada siri yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja kuliah online kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab.